Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan mengulaskan kajian yang telah kami lakukan yang bertajuk Masalah Kemiskinan yang dihadapi oleh pelajar institusi pendidikan tinggi di Malaysia. Jadi, apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki cukup wang atau harta untuk memenuhi kehidupan asas. Ini boleh berpunca dari kekurangan individu seperti perjudian, ketegangan dadah, masalah kesihatan atau masalah personaliti serta masalah sosioekonomi dalam masyarakat seperti konflik dan ketidakadilan ekonomi. Di Malaysia, cara kerajaan menilai kadar kemiskinan kadang-kadang dikritik kerana mungkin tidak mencerminkan keparahan sebenar isu ini. Faktor-faktor seperti peluang pendidikan, pekerjaan yang terhad, kurangnya fasiliti kesihatan dan ketidakstabilan ekonomi menyumbang kepada kemiskinan. Definisi kemiskinan berbeza di seluruh dunia. Kepada negara maju, mereka lebih menumpukan kepada kumpulan terpinggir, manakala negara sedang membangun lebih menekankan keadaan yang ekstrim seperti kelaparan dan pengangguran. Saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti perbezaan definisi kemiskinan dari pandangan konvensional dan Islam. Yang kedua, mengenal pasti masalah kemiskinan dalam kalangan pelajar institusi pendidikan tinggi di Malaysia. Yang ketiga, tindakan kerajaan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi oleh pelajar institusi pendidikan tinggi di Malaysia. Yang seterusnya, kajian literatur. Jurnal pertama membahaskan tentang penggunaan mazhab-mazhab dalam menentukan definisi fakir miskin. Mazhab-mazhab tersebut adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Mazhab Hanafi menganggap sifat meminta-minta adalah aspek dalam menentukan seseorang itu fakir atau miskin. Mazhab Maliki menyatakan kefakiran dan kemiskinan seseorang itu diukur dengan menganalisis keperluannya untuk setahun. Mazhab Syafi'i menggunakan aspek kekayaan dan pekerjaan sebagai kriteria untuk menentukan kefakiran seseorang. Mazhab Hanbali menggunakan aspek had kifayah dalam menentukan definisi fakir dan miskin. Jurnal kedua membincangkan perbezaan konsep kemiskinan dari perspektif konvensional dan perspektif Islam. Dari perspektif konvensional, kemiskinan dilihat dari segi keperluan fizikal manusia dan diukur berdasarkan penggunaan dan pendapatan. Dari perspektif Islam pula, kemiskinan dilihat dari sudut kelemahan ekonomi dan status fakir dan miskin adalah hampir sama. Apa yang membezakan dua ini? Fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta untuk memenuhi keperluan asas mereka. Manakala miskin adalah mereka yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan asas. Untuk jurnal yang seterusnya, ia membincangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik anak-anak keluarga fakir miskin di Malaysia. Antara faktor-faktor yang diperolehi daripada jurnal ini ialah pendidikan ibu bapa yang rendah, program-program pendidikan kemiskinan keluarga, kekurangan pendidikan ibu bapa, kepercayaan anak-anak fakir miskin, faktor ibu bapa, faktor guru dan sekolah, faktor persekitaran dan rakan sebaya, dan faktor ketahanan diri murid. Secara kesimpulannya, walaupun murid-murid fakir miskin di Malaysia menghadapi masalah kewangan, mereka mempamerkan aspirasi yang sihat dan nilai yang positif. Penghalang utama terhadap aspirasi mereka adalah gaya hidup mereka. Dengan bimbingan yang sesuai kepada murid dan keluarga mereka, diharapkan mereka dapat mengatasi kesempitan kehidupan dan menjadi warga negara yang berkesan. Jurnal yang keempat, jurnal ini membincangkan tentang permasalahan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar fakir miskin di daerah Sabak Bernam, Selangor. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar-pelajar fakir miskin dalam kajian ini memamerkan aspirasi yang sihat dan nilai yang positif meskipun mereka menghadapi masalah kewangan. Isu kewangan dan tempat tinggal telah ditangani melalui bantuan dari pihak berkuasa negeri, terutama PZS. Sebagai kesimpulan, banyak pihak yang telah membantu mengatasi isu fakir miskin di Selangor dan bertanggungjawab atas bantuan yang seharusnya diberikan. Pendekatan dan dorongan kepada pelajar-pelajar ini dapat membantu memenuhi keperluan mereka yang sangat memerlukan sokongan. Bagi jurnal seterusnya, ia membincangkan tentang hukum bantuan zakat menerusi aplikasi e-wallet KPP, proses penagihan dan tujuan serta manfaat bantuan zakat melalui KPP. Penulis jurnal menyimpulkan bahawa hukum penggunaan e-wallet oleh asnaf untuk membeli barangan keperluan mereka adalah harus.
Selain itu, penulis jurnal juga menyatakan bahawa penggunaan e-wallet oleh asnaf tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama barangan dan perkhidmatan yang dibeli adalah patuh syariah. Adaptasi efek dalam konteks penggunaan e-wallet ini juga dianggap dibenarkan oleh syariah. Seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi ialah kaedah yang digunakan untuk menjalankan penyelidikan mengenai topik tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan satu kajian yang cemerlang. Kaedah pertama yang kami gunakan ialah kaedah kajian literatur. Kaedah ini merujuk kepada penyelidikan yang melibatkan bahan bacaan. Kami menggunakan jurnal sebagai bahan bacaan kami untuk menjalankan kajian ini. Kaedah kedua yang kami gunakan adalah kaedah soal selidik yang merupakan satu set soalan atau item bertulis. Soal selidik adalah alat yang direka khas untuk mengumpul maklumat. Kami telah menyediakan satu set soalan menggunakan Google Form yang merangkumi 12 soalan termasuk demografi responden. Bagi soalan pertama, kami mendapati bahawa seramai 47 orang bersetuju dan seramai 3 orang tidak bersetuju tentang pernyataan ini. Hal ini kerana beberapa orang berpendapat bahawa definisi kemiskinan hanya berfokuskan kepada aspek kewangan. Mereka berpendapat bahawa kemiskinan juga melibatkan pendidikan, kesihatan, tempat tinggal dan keadilan. Soalan seterusnya, kami mendapati bahawa seramai 47 orang responden bersetuju, manakala seramai 3 orang responden tidak bersetuju. Hal ini kerana kekayaan bukannya hanya semata kerana harta. Kekayaan atau harta tidak dapat menentukan tahap kemiskinan seseorang. Terdapat banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi tahap kemiskinan seseorang. Contohnya seperti pendidikan, kesihatan, tempat tinggal, pekerjaan dan sebagainya. Soalan 3 menyatakan tentang tafsiran miskin dari pandangan kontemporari. Rajah menunjukkan sebanyak 84% iaitu seramai 42 orang responden bersetuju dengan pernyataan yang dinyatakan, manakala terdapat sejumlah 16% iaitu 8 orang tidak bersetuju tentang hal ini. Hal ini kerana segelintir responden tidak membuat penyelidikan tentang tafsiran miskin dari pandangan lain. Ada beberapa alasan mengapa sebahagian orang tidak bersetuju tentang pernyataan itu. Antaranya ialah kerana mereka mempunyai pandangan yang berbeza tentang definisi kemiskinan. Beberapa orang mungkin berpendapat bahawa mereka yang tidak mempunyai kemudahan seperti makanan, air yang bersih dan tempat tinggal yang selesa juga dianggap miskin. Bagi soalan keempat, sebanyak 96% iaitu seramai 48 responden bersetuju, manakala terdapat sejumlah 4% iaitu 2 orang tidak bersetuju tentang pernyataan ini. Majoriti responden bersetuju dengan pernyataan ini kerana mereka berpendapat bahawa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga melibatkan keperluan asas manusia termasuklah makanan, air yang bersih, tempat tinggal yang selesa, tahap pendidikan yang tinggi dan kesihatan yang baik. Manakala untuk responden yang tidak bersetuju, mereka mungkin berpendapat bahawa kemiskinan seharusnya diukur berdasarkan pendapatan seseorang. Bagi soalan seterusnya, kami mendapati bahawa sebanyak 86% responden iaitu seramai 44 orang mempunyai kenalan yang berstatuskan pelajar dan mengalami kemiskinan. Manakala sebanyak 14% pula seramai 7 orang tidak mempunyai kenalan berstatuskan pelajar yang mengalami kemiskinan. Setengah orang tidak mempunyai kenalan yang mengalami kemiskinan adalah kerana mereka mungkin hidup dalam lingkungan sosial yang terbatas. Mereka mungkin tidak berinteraksi dengan orang-orang yang mengalami kemiskinan. Mereka juga mungkin tinggal di daerah yang lebih makmur atau mengalami lingkungan sosial yang terdiri dari orang yang tingkat berpendapatan yang lebih tinggi. Untuk soalan seterusnya, kami menganalisis bahawa majoriti responden mengetahui tentang masalah sebahagian pelajar terpaksa belajar sambil bekerja untuk menyara diri atau keluarga mereka. Ada beberapa sebab mengapa pelajar terpaksa belajar sambil bekerja. Antaranya ialah beberapa keluarga mungkin menghadapi keterbatasan sumber ekonomi yang membuatkan mereka tidak mampu menanggung pendidikan anak-anak mereka. Bagi soalan seterusnya, berdasarkan rajah, ia menunjukkan tentang carta palang tentang antara penyebab peramai remaja tidak melanjutkan pelajaran mereka. Antara penyebabnya ialah yuran pengajian yang tinggi. Ianya merupakan antara penyebab utama remaja tidak melanjutkan pelajaran mereka. Seterusnya, segelintir pelajar mempunyai tanggungjawab lain seperti menyara keluarga mereka di kampung. Ianya juga antara penyebab mereka tidak melanjutkan pelajaran mereka.
Dan akhir sekali, pelajar tidak mendapat bantuan yang mencukupi. Apabila mereka sudah menyambung pelajaran ke universiti, bukan diorang sahaja yang perlu dibayar menggunakan wang. Salah ini, cartapan yang menunjukkan bahawa 100% responden iaitu seramai 50 orang bersetuju bahawa bantuan zakat yang diberikan oleh pihak institusi pendidikan tinggi dapat membantu pelajar yang kurang berkemampuan dari segi kewangan. Untuk soalan ini, Rajah menyatakan bahawa 94% responden iaitu seramai 47 orang bersetuju, manakala terdapat juga sebanyak 6% iaitu 3 orang responden tidak bersetuju. Ada beberapa alasan mengapa ada orang yang setuju dan tidak bersetuju dengan had kifayah yang ditetapkan. Bagi mereka yang bersetuju, mereka mungkin percaya bahawa pemerintahan memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahawa semua rakyat memiliki pendidikan yang secukupnya. Had kifayah merupakan cara yang efektif untuk memastikan bahawa pelajar yang kurang berkemampuan mendapat bantuan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Bagi mereka yang tidak bersetuju, mereka mungkin berpendapat bahawa pelajar yang kurang berkemampuan seharusnya berusaha mencari cara untuk mengatasi masalah kewangan mereka sendiri daripada mengharapkan bantuan dari kerajaan. Untuk soalan terakhir, berdasarkan Rajah, 84% iaitu seramai 42 orang responden bersetuju dan sebanyak 16% iaitu seramai 8 orang tidak bersetuju. Untuk mereka yang bersetuju, mereka mungkin melihat beasiswa sebagai bentuk bantuan kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Mereka berpendapat bahawa mendapat beasiswa dapat membantu mengurangkan beban mereka dan dapat membantu mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Manakala bagi yang tidak bersetuju, beberapa orang mungkin berpendapat bahawa memberikan beasiswa kepada pelajar yang kurang berkemampuan dapat menciptakan sifat kebertanggungan kepada bantuan. Saya akan membincangkan hasil dan kesimpulan kajian berdasarkan analisis data serta membandingkannya dengan kajian lepas. Dalam kajian lepas tentang fakir miskin, terdapat perdebatan berterusan di kalangan ulama mengenai tafsiran asnaf fakir dan miskin sebagaimana dibincangkan dalam jurnal oleh Azman Abdul Rahman dan kumpulan dari USIM. Hasil soal selidik menunjukkan majoriti responden bersetuju dengan definisi kemiskinan berdasarkan mazhab Syafi'i di Malaysia. Jurnal oleh Radia Muhammad Noor dari USM membincangkan konsep kemiskinan dari perspektif konvensional dan Islam, memberikan pemahaman mendalam tentang pandangan yang berbeza terhadap kemiskinan. Hasil soalan selidik menunjukkan responden bersetuju bahawa kemiskinan perlu dilihat dari sudut pandangan hak asasi manusia, bukan hanya pendapatan. Kajian oleh Muhammad Mursyidi bin Muhammad Noor, Ahmad Kilmi bin Abdul Rahim dan Muhammad Nasri bin Muhammad Hussein dari UUM menyelidik bantuan zakat melalui aplikasi e-wallet Kifli di UUM, memberikan wawasan tentang penggunaan teknologi dalam penyaluran zakat dengan menekatkan aspek hukum syarak dan praktikalnya. Akhir sekali, jurnal oleh Zuraida Abdullah dan kumpulan dari Universiti Malaya mendedahkan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik kanak-kanak miskin di Malaysia, termasuk masalah kewangan dan sokongan keluarga. Kajian ini memberikan wawasan khusus tentang realiti kanak-kanak dari keluarga fakir miskin dan bagaimana faktor-faktor tertentu dapat memberi impak kepada pencapaian akademik mereka. Secara kesimpulannya, isu kemiskinan dalam kalangan pelajar di institusi pengajian tinggi Malaysia adalah kompleks dan memerlukan perhatian. Kekurangan sumber kewangan adalah penghalang utama untuk mengakses pendidikan tinggi dan menjejaskan ekonomi, masyarakat dan akademik. Penyelesaian memerlukan pemikiran inovatif, kerjasama antara sektor yang berbeza dan dedikasi terhadap keadilan pendidikan adalah penting untuk memahami faktor-faktor yang memburukkan lagi kemiskinan pelajar melalui pendekatan menyeluruh yang melibatkan kerajaan, institusi pendidikan dan sektor swasta. Tindakan konkret seperti meningkatkan bantuan kewangan dan beasiswa serta meningkatkan kesedaran dalam masyarakat boleh mengubah persepsi negatif terhadap kemiskinan pelajar dengan bersifat inklusif. Institusi pengajian tinggi boleh menjadi pemangkin kepada perubahan dan menyokong pembangunan pelajar daripada pelbagai latar belakang ekonomi. Menangani isu ini bukan sahaja tugas moral tetapi juga pelaburan untuk masa depan yang mampan dan inklusif memerlukan komitmen bersama untuk mencapai akses yang sama kepada pendidikan tinggi untuk semua orang.